ataupun 40 tahun ini, dia akan tetap kekal dengan adanya petrodollars yang begitu banyak yang menjana conference dan sebagainya. Dia akan tetap kekal, tapi akhirnya dia akan jatuh. Jadi di sini kita ramai yang terlibat dengan penyelidikan dalam sistem ekonomi Islam dan sistem kewangan Islam. Jadi kita perlu sahut cabaran Timur Quran ini. Kita perlu buktikan bahawa sistem ekonomi Islam ini walaupun susah kita nak realisasikan, tetapi kita perlu berusaha. Kita tak nak dikategorikan sebagai harapan palsu, false hope dan disillusion. Kita tak nak benda ni hanya sebagai satu ilusi dan akhirnya kita rasa frustrated, kecewa dengan kegagalan. Banyak kegagalan yang kita dah dapat lihat. Sebagai contohnya, sistem pembangunan Islam ini dari hari ke hari telah dikritik oleh bermacam-macam golongan. Ada yang katakan sama je, lagi mahal pun, kan. Jadi perkara-perkara ini merupakan satu cabaran yang besar kepada penggerak-penggerak orang yang mahu memperjuangkan sistem ekonomi Islam dan sistem kewangan Islam. Jadi sahutlah cabaran Timur Quran dan buktikan bahawa sistem ekonomi Islam ini bukan suatu harapan palsu dan juga bukan satu ilusi. So, insyaAllah kalau ada rakan-rakan nak kongsi maklumat ataupun nak kongsi perbincangan yang seterusnya, saya buka majlis pada semua. Ini soalan yang atas. Ya. Marizal tadi cakap pasal macam mana blacksmith punya sistem ni yang goldsmith sistem blacksmith. Kalau macam sekarang ni kan, kita punya mata wang dah, adakah dia masih ditambatkan pada stok simpanan emas masing-masing di negara masing-masing? Dan kalau tak, dan kalau tidak, macam mana dia develop into, daripada dia kan macam goldsmith tu dia masih receipt tu masih ditambatkan pada stok simpanan. Macam mana dia develop into zaman sekarang yang tak ada tambatan? Dalam sejarah dunia ni beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun memang emas ni digunakan. 14,000 tahun dulu ada bukti bahawa emas ni, dah ada bukti bahawa emas ni digunakan sebagai mata wang. 14,000 tahun dulu. Sampailah sekarang ni. Tahun 1961 saja. Baru 49 tahun. Baru 49 tahun yang mana duit yang ada sekarang ini tidak ada lagi kaitan dengan emas. Okay. Sebelum 1971, 1971, berapa tahun? 38 tahun. Okay. Sebelum tu kita ada satu sistem, selepas Perang Dunia Kedua, kita ada satu sistem yang dinamakan Bretton Woods System. Bretton Woods System ni adalah satu sistem di mana untuk facilitate perdagangan antarabangsa. Amerika berjaya untuk meyakinkan satu dunia bahawa dia ada cukup banyak emas untuk tampung dolar sebagai mata wang dunia. Sebelum Perang Dunia Kedua, sebelum Bretton Woods System, currency yang dominan ialah pound sterling. Tetapi selepas Perang Dunia Kedua, selepas Bretton Woods ditandatangani, dolar merupakan currency yang utama. Dalam arrangement ni, semua negara peg kepada dolar, dan dolar peg kepada emas. Jadi emas ini hanya boleh ditukar kepada hanya dolar boleh ditukar kepada emas. Okay? Tetapi untuk menukar kepada emas, ia tidak boleh individu macam kita, ia perlu negara. Jadi selepas tahun 44-45 tu, banyak negara-negara, terutamanya Perancis dan England, selalu duk tukar dolar kepada emas. Okay? Sebab Amerika daripada zaman dulu sampailah sekarang ini, dia suka berbelanja. Dia banyak import. Dia banyak import. Import saja. Jadi dia banyak budget trade deficit. So bila ada trade deficit, dolar ni keluar kepada negara-negara.
So kita England banyak dapat US dollar sebab dolar keluar, dan France juga banyak US dollar keluar. Jadi dia selalu tukar US dollar ni balik kepada emas. Jadi pengeluaran emas daripada US kepada negara-negara Eropah, terutamanya England dan France, menyebabkan pada satu tahap emas dah sangat berkurangan di Amerika. Jadi pada tahun 1971 kan, Presiden Nixon unilaterally terminate arrangement tu, kata kita tak nak lagi honor this agreement. Kita tak nak lagi US dollar ni boleh ditukarkan kepada emas. Jadi kita orang dah rugi dah, banyak emas dah keluar. Ya? Jadi pada tahun 1971 saja, baru je lagi, emas dan wang tidak ada lagi kaitan. Jadi macam mana wangnya sekarang ini? Apa fungsi wang sekarang ini? Wang hanyalah means of payment atau medium of exchange, dan tidak ada lagi kaitan dengan emas ataupun mana-mana komuniti. Dan value sesebuah negara, value currency sebuah negara berasaskan kepada kekuatan ekonomi dia. Kekuatan ekonomi dia. Dan juga sejauh mana reserve yang dia ada. Reserve yang ada ni bukan kata lagi banyak reserve, lagi tinggi nilai currency dia. Tidak, reserve ni gunanya untuk protect currency. Katalah dalam konteks tahun 1997-98 kita ada krisis ekonomi kan. Jadi spekulator mata wang ni duduk speculate ringgit. So apa yang berlaku, bank negara terpaksa protect ringgit. So macam mana nak protect ringgit? Beli ringgit. Kan orang duk jual-jual ringgit supaya ringgit jatuh. Jadi bank negara terpaksa beli ringgit untuk naikkan balik. Dia macam supply and demand kan. So kalau supply tu bertambah, maksudnya semua orang dam ringgit di dalam pasaran, jadi ringgit akan jatuh. So bank negara untuk memastikan bahawa nilai ringgit ini kekal stabil, belilah balik ringgit ni. So macam mana nak beli ringgit? Beli ringgit menggunakan US dollar, menggunakan emas, menggunakan yen dan sebagainya. So reserve ini ada beberapa gunanya. Yang pertama untuk facilitate trade. Bila kita nak berdagang dengan Jepun, kita bayar Jepun dengan yen kan? So kita kena ada yen. Bila berdagang dengan Amerika, beli minyak dan sebagainya, kita perlu bayar dengan dolar. So negara perlu ada dolar untuk bayar. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila berlakunya spekulasi terhadap ringgit, kita ada duit-duit lain untuk beli ringgit. Beli ringgit ya? Menjawab soalan tu? Ada nak sikit lagi. Siapa nak jawab soalan ke? Sama? Jawab. Jawab. Zam. Ya. Sejarah ni lah, sejarah kewangan berbincang tadi tentang wang kertas kan, ada mula Goldsmith kan, Goldsmith Pamas, Goldsmith bagi resit kan. Dan kalau kita tengok sini, inilah asas dalam sistem kapitalis sekarang ni. Ini tak dulu pada awal kan. Dan yang menarik kalau kita tengoknya, sistem kewangan kapitalis ini yang bersandarkan kepada wang kertas ini dimulakan oleh individu, dimulakan oleh private, bukan kerajaan. Kan? Dan ia kalau lihat di Amerika dan juga di sini, ini berterusan tau. Federal Reserve bukan dimiliki oleh negara, tapi dimiliki oleh individu, private entity company. Dan dia yang menentukan nilai, ada perbincangan kerajaan lah, tapi asal dia separate entity, bukan seperti bank negara Malaysia milik kerajaan. Dan kalau dilihat di sini juga di England, Bank of England, di belakangnya ada individu, Rothschild dan sebagainya kan. Jadi kalau berbalik kepada model ini, di mana pertumbuhan, perkembangan ekonomi kapitalis itu bergantung banyak kepada sistem begini ni, yang didasari oleh individu-individu ataupun private, bukannya kerajaan, adakah boleh digunakan sebagai satu model dalam sistem kewangan Islam di mana individu yang mulakan, bukannya negara? Kalau mereka berjaya menggunakan pendekatan itu, model itu, apakah tidak mungkin dengan adanya orang kaya di Saudi dan Arab menggunakan pendekatan yang sama?
Pasal kalau nak harap pada sistem kerajaan dia menggunakan sistem, pasal dia bergantung pada hubungan antarabangsa kan.